salah satu daripada sifat yang wajib bagi Nabi setiap Rasul. Sifat yang wajib antaranya adalah tabligh, siddiq, fatanah. Dan mana tabligh ni maknanya menyampaikan. Yang meletakkan jamaah itu tabligh ni orang ramai yang meletakkan tabligh ni. Ini dakwah kita ni tuan-tuan sekalian, maknanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa? Kalau kita tak pek keluar, kita sonangkan. Sonang kalau orang nak keluar kan. Itu makna. Baik, bukan saya nak cerita pasal jamaah itu tabligh, mana kita nak fokuskan dengan tajuk itu Allah kan. Jadi hari ni hari mantai tuan-tuan sekalian, tapi Malangkan tak adalah tak dirayau kan. Jadi insya-Allah besok kita akan pilihan raya. Itu orang tuan-tuan sekalian, besok kita pilihan raya. Semua masuk ke topik-topik. Okey, jadi ada tak bab politik yang dibincangkan dalam agama ni tuan-tuan? Kan ada. Bab siasat, bab fiqh itu ni ada 5 benda. Bab ibadah, bab munakahat, muamalat, jinayat, siasat. Siasat itu mana? Dia tak ada lagi gambar-gembur, dia tak ajar lagi macam bab siasat ni. Kalau kita buka kitab ada bab siasat. Macam mana kita nak jatuhkan pemimpin, macam mana kita naik-naikkan pemimpin. Ini nak bagi faham. Ada tak politik? Ada. Tapi politik hari ni tak adalah serupa macam Rasulullah SAW bincang bab siasat, bahkan sistem pengundian kita, sistem demokrasi Malaysia waktu selepas merdeka 57 lepas merdeka sampai ke sekarang, demokrasi raja berperlembagaan. Demokrasi raja berperlembagaan. Itu semua kita ambil daripada mana? Sistem orang kafir ya. Kita tak boleh menafikan, kita ambil sistem ni sistem orang kafir. Demokrasi raja berperlembagaan. Bahkan perlembagaan piagam yang tertua sekali, yang pertama sekali ditubuhkan adalah piagam kerajaan Madinah. Madinah ni kerajaan mana? Kerajaan yang ditubuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana headquarters kita, HQ kita dekat Madinah Al-Munawwarah. Berlakunya Fathul Mekah, mana Rasulullah menaikkan dulu empire Islam di Madinah, sebab Madinah ketika itu menerima akan kedatangan Islam. Okay. Dulu punya cerita dengan Allah, kita pun dulu dijajah oleh British lebih kurang 600 tahun. Kita merdeka baru 60 tahun. Jajah saja dah 500 tahun tuan-tuan. Dia pun tak lama 3-4 tahun macam tu lah kan. Orang putih jajah dia nak dekat 500-600 tahun kan. Habis kokot, habis semua kita punya harta kita, habis semua memeh kita, negara kita dengan Allah. Dulu kaya dengan memeh. Kalau tidak, tak ada makhluk tu nak datang lah. Tak ada nak datang, orang datang. Apabila ada investment yang hebat, itu sebab dia datang. Dan kita pun dari Allah kalau ada duit, kita ambil lah pendapat fatwa Majlis Kebangsaan. Kita boleh invest ataupun kita boleh ASB tu. Jaga hukum harus ada mufti jaga hukum haram, ikut mufti masing-masing bismillah jaga harus. Tuan-tuan nak invest kan dengan Allah kan, mesti kita tengok bank-bank ataupun mana yang bagi dividen yang tinggi. Kita pun kira contoh bank rakyat yang paling tinggi kan, itu pun kelang kabut dia punya dividen. Begitu juga kalau orang boleh tak, kalau orang luar ni dia lihat satu-satu negara itu tidak mempunyai kekayaan hasil bumi, dia tak akan datang. Apa kejadian sampai 600 tahun nak duduk ke tanah Melayu ni? Mesti ada wonder tentang silang. Jadi kita kaya dengan omeh, biji timah, biji bosi, lombong-lombong yang banyak dekat negara kita ni. Datang dari mana? Datang daripada biji timah tu lah. Dah gali yang tua, dia dah kosong, semua kita tinggal seodak-seodak. Nah, dengan izin Allah, kalau tak datang lah makhluk-makhluk itu tuan sekalian, mungkin dekat belakang rumah kita omeh tu, tapi macam tu. Sebab dia dah kokot habis-habis. Dan jadi apabila dia jajah kita, lepas tu kita mohon kemerdekaan, ada satu undang namanya Common Law. Common Law ni tuan sekalian datang dari kerajaan Britain. Kenapa dia bagi kita merdeka? Tak apa peperangan. Banyak negara-negara Asia ni dia murah dengan Malaysia ni. Sebab kita ni proses kemerdekaan kita tidak melalui peperangan. Mana secara aman. Dia lepaskan kita dengan syarat undang-undang Common Law dia. Mana dia rujukkan undang-undang tu daripada kerajaan Britain. Lepas tu kita ni masuk kita ni negara Commonwealth yang pernah dijajah oleh Britain. Jadi Islam dia tak jajah, Islam Fatah. Beza Islam tak jajah, Islam Fatah. Ni bukan nak cerita pasal
kemerdekaan, nak kita datang demokrasi. Nah, kita sistem demokrasi. Ada sistem beraja. Sistem beraja contoh kerajaan Brunei. Kerajaan Brunei dia tak ada dewan parlimen. Lepas itu kerajaan Saudi dia tak ada dewan parlimen, dia tak ada parlimen. Kita ni mau makan-makan negara tu. Tak tahu. Dia tak ada dewan parlimen yang memutuskan semua raja. Harta-harta negara semua raja. Brunei semua raja. Nah, harta dimiliki oleh raja. Lepas itu bagi-bagilah dengan rakyat. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau dapat raja yang adil, mana rakyat senang lah. Kalau dapat serupong gigi ataupun tak peduli akan rakyat. Ada satu negara Afrika atau bini sampai 8 boleh. Bini 8 boleh. Setiap seorang tu bagi kereta mewah. Dia bagi BMW bagi tuan. Rakyat habis susah. Mana membelanjakan harta negara sesudah dia. Jadi kita ni apa? Kita di sistem parlimen, lepas itu raja berperlembagaan. Apabila ada parlimen, jadi ada politik. Dekat Saudi boleh politik, tak boleh. Tuan-tuan butuh raja, cerita pasal buruk, dah okey tengah khutbah dia hambut ni. Tengah khutbah, tengah cakap, polis angkut di belakang. Dia tak boleh usik. Itu yang keburukan itu. Langsung tak boleh kritik raja di Saudi. Kita jangan sikit-sikit viral kan. Dulu tak ada teknologi canggih, boleh lah sekarang. Jangan tuan-tuan. Nah, sekali dia habis dia kokot, masuk silam kita pun dia kokot habis semua. Kan sekarang punya cerita, fitnah sekarang ni. Jadi dengan jalan Allah, adakah Islam ni langsung tak ada politik? Jawapan dia ada. Jangan cakap itu tak ada. Tapi politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang Islam nak, apa yang syariat nak, atas sekali apa? Atas sekali Allah, atas sekali Al-Quran. Sekarang kita atas sekali, kalau bukan Al-Quran, atas sekali kita apa? Perlembagaan. Siapa yang gubal perlembagaan itu? Ahli parlimen. Ahli parlimen yang gubal perlembagaan. Dia boleh pindah undang-undang dengan dipersetujui oleh yang di-Pertuan Agung. Tapi nak tak nak, aku pun setuju juga sebenarnya. Ambil diputuskan parlimen, nak tak nak pun setuju kan. Jadi hari ini saya nak cerita pasal itu kan. Bukan nak fokus mana-mana parti, faham tak? Saya tak fokuskan PN ke, PH ke, UMNO ke, GTA ke. Ada PEC sekarang kan. Ingat sekarang ni orang Melayu lah kan. Orang India, orang Cina nak ada tu lah ada MCA, MIC, bawah PN. Yang banyak bersuara kita lah. Sebab kita ni 70% dekat negara kita. Memang kita majoriti 70%. Nah, orang Cina mungkin 7 boleh, India tak sampai 10, 5, 6. Yang lain tu bangsa-bangsa ni. Jadi kita yang terbesar memegang akan tampuk pemerintahan. Baik. Jadi ingat, kita ni tak salah berpolitik. Sama tak salah berpolitik. Apabila ada parlimen, itu sebab ada yang pengundian. Bahkan zaman Rasulullah, maknanya bukan semua rakyat terlibat tau. Itu sebab Ustaz beritahu, demokrasi bukan sistem kita. Tapi sekarang ni dah tak ada mana sistem nak pakai. Itu sebab kita pernah pakai akan demokrasi. Itulah sistem. Kita nak pilih pemerintah yang memerintah negara kita. Nah, zaman Rasulullah, dia ada makna ahli dewan itu yang memutuskan siapa yang jadi khalifah. Lepas itu ambillah ciri-ciri dia apa. Hari ni tak kira. Hari ni semua boleh mengundi, betul tak? Yang keluar penjara, masuk penjara, yang rogol anak, yang buat maksiat, yang lawan Allah Ta'ala. Itu kat sistem demokrasi ni. Dia main pukul macam tu. Orang yang alim ulama habis semua lah boleh masuk dekat situ. Bertanding boleh masuk asalkan dia ada duit, bayar duit deposit tu, tak cukup mengundi, deposit di kalangan yang tentang syirik. Itu dari sistem demokrasi. Jadi tu yang beza itu sebab semua boleh mengundi. Mana bukan yang ahli-ahli ataupun orang yang bijak pandai tentang agama. Zaman Rasulullah bersidang akan satu dewan ini, memilih siapakah khalifah yang paling layak berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Itu kita perlu tahu kan. Hari ini kita pakai sistem demokrasi. Memang dah tak ada dah. Sistem khalifah habis di zaman Turki Uthmaniyah. Tak silap 1938 ataupun 28. Habis sistem khalifah. Maknanya sistem khalifah dah tak ada, masuk sistem demokrasi real, masuk sistem presiden. Itu yang membuatkan orang beramuk.
Dia tak kira awak main cantik ke, awak tak main cantik ke, yang penting siapa menang dia memerintah. Macam main bola kan. Dia main apa? Alah pun main bola tu dia cakap tu. Dia tak ada wet kasar-kasar, tak ada penongkat merah, tak ada tu. Fair play. Fair play kan. Jadi walaupun pasukan tu tak ada penongkat merah, tak pernah betes kaki orang, kalau gol itu memisahkan, dia main cantik ke, dia tak main cantik ke, yang penting gol tu 2-1. Yang main betes kad merah ada 5 kat situ, dia tetap menang sebab ikut gol. Faham tak? Jadi demokrasi lebih kurang macam tu lah. Tak kira lah kau ni siapa. Kau ni bokeh tu, kau bokeh ni ke, kau bawa lari poti undi tu kau. Apabila kira kau kalah, jadi tuan-tuan sekalian dialah pemerintah. Jadi itu sistem itu. Kita kena faham sistem itu. Tuan-tuan jangan tak mengundi. Bismillah. Itu tanggungjawab tu. Okay. Setiap undi yang kita lepaskan, Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Kita nak memilih pemimpin. Kan? Kita nak memilih pemimpin. Ingat, fokus kita pagi ini bukan pada parti tu. Pada parti biarlah dia berbatang kan. Kita ni dengan Allah pada kita undi. Mana-mana yang hakko ke dalamnya kan, mana yang jadi pasang bendera sampai 3 pagi 2 pagi hutan berhujan pojo masang kan. Yang datang saya subuh alhamdulillah, ni takut pakai pasang bendera subuh pun tak datang, tu masalah itu. Dia penting bendera daripada arahan Allah Taala kan. Itu yang kita nasihat nak bagi faham. Nak bagi faham. Kita ni apabila wek satu-satu kerja, mana dia tiada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Habis mengundi, bendera cabut. Ingat, jangan buat sepah. Bendera cabut, simpan. 5 tahun lagi, kalau elok pakai balik, jangan membazir. Jangan membazir. Pakai balik. Kaya bersama-sama bendera. Simpan bendera, tak kira lah PN kau, PH kau, simpan. Baik. Okay. Jadi sistem kita ibu mana sistem demokrasi. Saya nak beritahu sistem kita ni bukan sistem demokrasi. Kita sistem dewan ulama yang bersidang siapa nak pilih pemimpin. So mereka yang faham agama, yang faham apa kemauan kehendak Allah Taala. Kalau jadi macam itu, semua boleh mengundi. Mana sekarang ni saya tanya, mana kawan-kawan ataupun budak-budak yang umur 18 semua boleh mengundi itu mana daftar tak daftar pun auto. Sekarang ni auto. Mana 8 boleh terus SPR daftar sebagai pengundi. Sekarang ni auto. Lagi ramai lah anak-anak muda kita, insyaAllah anak-anak kita yang mengundi akan kerajaan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi apabila kita faham sistem kita demokrasi, raja berperlembagaan. Zaman Rasulullah tak ada sistem ni. Ulama-ulama yang pilih, sahabat-sahabat yang pilih. Itu yang terbit Saqifah Bani Sa'adah di Madinah itu tuan-tuan. Dok belakang Masjid Nabawi, bola belakang nak masuk ke pintu perempuan tu, ada belakang hutan situ, itu adalah Saqifah Bani Sa'adah. Mana berkumpul kat situ nak bagi tahu siapakah yang nak dilantikkan sebagai pemimpin lepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersidang sahabat, hari ni tak ada, semua pakat keluar. Tak apalah, dengan Allah semua pakat keluar. Kita kena faham. Soalnya kita ni nak pilih pemimpin, kita sebenarnya tak ada kelayakan sebenarnya. Yang memilih adalah para alim ulama yang faham siapa nak memerintah akan negara ini. Bukan nak memerintah taman kita. Ini nak memerintah negara. Seorang kita ni seolah hilang kelayakan sebenarnya. Kita ni nak hilang kelayakan seorang nak memilih pemimpin sebenarnya. Yang memilih adalah para alim ulama yang seorang pandai, yang faham Al-Quran, faham hadis. Dan hari ini dah ada sistem demokrasi, kita pun pernah faham dengan Allah, kita pun pakat keluar mengundi. Tak apa. Okey, kelas adik tu. Nak pergi faham. Kita ni bukan sistem kita akan sistem demokrasi. 6.53. Nak cerita pasal bawah itu. Baik. Boleh tahan lagi kan? Boleh tahan lagi subuh tak tahulah, maghrib pun macamnya. Subuh malam lah kan. Maghrib memandang ustaz macam ni, bukan di mana marah tu, dia tak tahan mata nak tidur. Kan saya ni tak boleh orang tidur-tidur ni, saya tampik kan, faham tak? Saya tampik kan nak tidur-tidur ni, tak dapat nak tidur dah, untuk kuliah saya dah. Kan? Baik. Okay. Sekarang ni nak pilih macam mana tuan-tuan sekalian. Okay, yang pertama sekali mestilah yang memerintah kita. Kalau kita majoriti orang Islam, majoriti orang Islam, yang nak memimpin kita siapa? Yang faham agama kita. Ini bukan Singapura.
Ini bukan Singapura, ini bukan India, ini Malaysia. Majoriti kita orang yang faham agama. Yang mana yang benda-benda lain itu jangan terasa. Faham tak? Ini hakikat. Allah akan tanya, undi kita kat mana kan? Allah akan tanya. Yang pertama sekali orang Islam. Orang beriman tidak akan memilih orang yang tidak beriman jadi pemimpin dia. Orang yang tidak beriman ni tuan-tuan, dia tak faham hadis, tak faham Al-Quran. Melainkan kalau minoriti kita, kita pilih orang tak beriman, tapi orang tidak beriman itu tidak memusuhi kita. Jadi ada dua kafir, satu kafir harbi dan kafir zimmi. Yang harbi itu bukan makna dia angket podang, dia sorang gitu. Kita baru kategori dia harbi. Kalau percakapan dia, lisan dia memerangi gitu, itu pun kategori harbi. Pernah faham tadi? Faham tak? Macam kau tak faham, lantak kau lah dan tak nak keliu. Itu masalah itu. Itu nak bahas sama pun tahu pun eloklah tajuk pada pagi ini. Kan kita tak boleh nak politik, kita bukan cerita pasal bendera, kita cerita pasal hakikat dia, pemimpin macam mana nak pilih. Kan salah pilih tuan-tuan juga memokak-mokak. Faham tak? Dulu janji lain, dia janji lain, ada mokak-mokak, dia tak fikir sebelum dia jatuh ke undi tu. Kena fikirlah tengok muka-muka satu-satu, kan? Ada kalimah ataupun tidak. Memang undi ini rahsia, tapi dengan Allah tak dapat rahsia dah. Ngaji sifat tauhid, sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Ngaji akan tauhid. Allah Ta'ala ini maha melihat, Allah maha mendengar. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Allah sifat dia samad dan basyar. Samad dan basyar ini tentang silam kategori kidam. Kidam mana dia sedia ada. Tak boleh kita nak nipu akan apa yang Allah Ta'ala nampak. Tak boleh nak menipu, kan? Tak boleh nak menipu apa yang Allah nampak. Okay. Waktu sebelum masa 2018 mengundi TRU boleh selalu keluar akan waktu itu maknanya dia tak nak akan Joni yang sakau-sakau di orang ni kan. Tak nak Joni belanja duit negara ni sesuka hati. Ya, apa bila keluar hadis tu bawah tu yang merawi kan ataupun nama perawi hadis tu adalah Sayyidina Ali yang dikeluarkan oleh imam-imam Sunan Sittah. Dia beritahu orang yang dia beritahu pilih dah, jikalau ada dua kepimpinan, satu kafir satu Islam, mana pilihlah yang kafir jikalau dia ni memelihara ataupun menjaga Islam. Kalau ada orang Islam orang kafir, dan hadis dari Syiah dia berlaku zaman Hulagu Khan tak silap. Yang menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Islam yang membuatkan kerajaan Islam pada ketika itu digulingkan oleh kerajaan Tahtar, sebab dalam tu ada duri dalam daging. Dalam tu dia cerita pasal rahsia-rahsia kerajaan Islam yang membuatkan pada ketika itu kerajaan Islam jatuh. Waktu pemimpin kerajaan Tahtar bercakap dengan Islam, dia kata lebih baik ada yang pemimpin yang kafir ini daripada orang Islam yang tidak menjalankan amanah. Tuan-tuan, itu adalah hadis yang maudhu' ataupun hadis yang palsu. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham, perlu tahu ini adalah hadis palsu yang dikeluarkan oleh puak-puak Syiah. Hadis itulah benar elok orang kafir mereka orang Islam ni, elok dia mereka daripada orang Islam yang jalan tak teguhlah. Itu hadis yang dikeluarkan oleh puak-puak Syiah. Kan? Itu bukan hadis daripada Sunan Sittah ataupun hadis hadis sahih ataupun hadis yang hasan. Okay, ciri kita nak pilih dia Islam, dia waras, dia elok dalam pentadbiran dia punya rekod dia baik. Jadi kita nak buang undi, buang kepada siapa? Buang kepada orang-orang yang beriman lah. Tapi masalah dalam tu dah bercampur aduk. Kita nak ke dia orang Islam, tapi belakangnya itu ada yang membenci akan Islam. Dia sekarang ni tuan-tuan sekalian, orang kafir dia nama dia kaduk naik ke junjung. Dia duduk dekat komplek tanah Melayu. Jadi tuan tanah dia siapa? Melayu kan? Tuan tanahnya Melayu. Agama rasmi kita apa? Islam. Ni agama kau. Ini tanah kita. Ini tanah datuk nenek moyang kita. Kat India ada orang India, ada tuan tanah. Kat China ada orang tanah negeri China. Sampai ke sana ada berabut-abut pula. Tak boleh. Tuan tanah yang kita.
Faham tak? Tuan tanah itu. Jadi apabila tuan tanah itu tuan sekalian, kita ni orang Islam bukan ni nak membunuh, hasad, benci, tidak. Sejarah mengatakan apabila majoriti orang Islam, orang kafir akan terbela. Nah, majoriti orang Islam, orang kafir akan terbela. Tak kira India, Cina, Kazakh, Bidayuh, habis semua akan terbela. Tak kira di Kristian, Yahudi sekalipun. Dia duduk bawah pemerintahan Islam, majoriti orang Islam, orang kafir akan terbela. Sejarah membuktikan apabila minoriti orang Islam, dia akan disisihkan, dia akan dibuang, dia akan dipijak. Macam mana di Burma, Myanmar. Macam mana berlaku di Filipina. Bahkan macam mana berlaku di negara-negara yang majoritinya itu sekalian orang kafir. Macam mana berlaku di Xinjiang. Macam mana berlaku di sekalian di China, di India. Yang majoritinya orang-orang bukan Islam, majoritinya orang Islam, minoritinya itu sekalian adalah orang-orang bukan Islam. Jadi terbela kan nasib dia, tidak terbela. Hari ini macam mana berlaku di Rohingya. Nah, macam mana satu negeri yang penuh orang Islam ini macam mana dihambat, dihalau sampai dapat kad UNHCR, dapat kad UNHCR mana dia ni tak ada negara. Merepat macam tu tuan-tuan sekalian. Masuk sini kondang, masuk sini kondang, masuk sini kondang. PBB punya bodoh tuan-tuan sekalian. Dia punya bodoh. Nah, dia pun nak memerdekakan Rakhine tu ataupun Rohingya tu, bila dia masuk. Kenapa disekat disekat akan kemerdekaan? Lihat di Timur Leste. Kenapa copet dimerdekakan Timur Leste daripada kerajaan Indonesia? Timur Leste dulu dalam Indonesia. Sekarang ini kenapa dia dimerdekakan? Sebab dalam tu penuh orang kafir, penuh orang Kristian. Bukan ada orang Islam lah tau. Nah, itu sebab tuan-tuan sekalian. Jadi apabila majoriti Islam orang kafir akan terjamin. Jadi kita nak buang macam mana tuan-tuan sekalian? Kata Imam Asy-Syauqawi, nak buangkan mana tuan-tuan sekalian, undi ni kalau kita nak buang, biarkan kita faham dia ni ada hati, dia ada kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, kita tak boleh harap orang kafir nak jaga agama kita. Nah, jangan harapkan dia nak jaga bangsa kita, tuan-tuan. Kita pernah sadar. Kita pernah sadar daripada dulu. Daripada dulu tuan-tuan, asal berapa orang itu dulu yang disalahkan Rusia. Berapa orang Ukraine dengan Rusia kita tak tahu dia nak salah dengan siapa. Ukraine, Rusia atau dia Ortodok dengan Katolik. Dia Kristian atau apa ada yang Yahudi ada tuan. Tuan-tuan, orang kita tak tahu lah disalahkan siapa. Kita tak tahu disalahkan siapa. Berapa orangnya salahkannya. Berapa orang dunia kedua pun salahkannya. Sudah hari baju orang Islam. Jadi kita pun, kadang-kadang kita pun tak tahu tuan-tuan sekalian apa yang dimaksud itu sebab kita jangan harap dia jaga akan negara itu. Jangan harap dia jaga kita punya family tuan-tuan. Jangan harap dia jaga bangsa dan agama kita. Sebab hati dia tu hati iblis. Dia tak ada hati kalimah. Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Hati dia ni tak ada hati. Itu kita tak boleh yakin sebab hati dia ni bukan hati yang datang daripada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap dia nak belokkan Nabi SAW. Jangan harap dia nak belokkan agama kita tuan-tuan. Jadi kita nak buang undi, Allah Ta'ala tanya kita. Nah, ini saya takut kadang-kadang nak bagi tajuk dan itu yang hakikat dia. Saya nak beritahu. Nah, itu hakikat dia. Saya tak cerita pasal hati saya tak cerita. Saya nak cerita pasal kita nak buang undi, kita kena tahu, kita kena faham. Kita kena tahu tentang siapa yang nak membela. Sekarang ni awal kita nak ikut sistem yang digubal oleh agama syariat kita. Tak boleh. Sebab kita ni sivil atas pada syariat. Betul tak? Kalau dia kalahkan mahkamah syariat, dia boleh sivil tu. Sivil tu hakim mahkamah negara. Kan? Tun Maimun tu bukan semua Islam 55 tu. Ada yang bukan Islam. Yang memutuskan salahnya seseorang atas sekali. Mahkamah Persekutuan. Yang atas sekali tu Mahkamah Agung. Atas sekali yang paling tinggi Mahkamah Persekutuan. Hakim duduk dekat Putrajaya, istana kehakiman tu. Ya, ketua hakim negara yang memutuskan makhluk ni salah ataupun tidak. Nah, jadi kita kena terima akan situasi hari ini, perjalanan ataupun environment persekitaran. Memang kita nak naikkan pemimpin-pemimpin kita yang berjiwa yang membela agama kita. Nah, agama nombor satu, lepas itu bela bangsa kita. Nah, bangsa Melayu itu dan silat. Nah, kita kena pilih yang hati dah awal hati dia ada kalimah la ilaha illallah. Kalau majoriti, kalau yang bertanding majoriti itu mana majoriti orang bukan Islam,
Jadi kita yang konten-konten kat situ tuan-tuan sekalian, kita pilih mana satu pemimpin yang tidak kacau, yang lisannya tidak memusuhi akan agama Allah Ta'ala. Jadi dah mula berbola lagi kan, macam mana? Itu nak kedua. Nampak. Jadi kita kena faham, kita kena buatlah pegang betul-betul kan. Dan ada empek yang besar sekarang kan, ada empek yang besar. Ada PH, ada PN, ada BN, ada empek yang besar. GTA itu tak berapa warna, ada masih bertatih-tatih lagi. Ada tiga lah. Nah, PH, PN, BN, ada tiga. Tiga lah. Muda tu bawa PH kan. Jadi tiga. Mana kebanyakan dalam tu orang Melayu gitu. Ingat orang Melayu Islam, tapi lihat keadaan percakapan dia. Macam mana dia olah akan percakapan dia. Dia punya rekod-rekod yang dahulu, tuan-tuan sekalian. Dan memang kita tidak nafikan topik-topik kita yang ada gunting dalam lipatan. Dan topik kita Rasulullah, tuan-tuan sekalian, dalam setangan pisang, kan semua elok, ada satu dua musuh tu. Yang musuh kita nak potong, takut dia merebak yang lain-lain tu. Jadi itu yang kita kena faham. Yang musuh tu kita kena faham. Nah, yang akan merebak, yang hancurkan kita punya perpaduan ni. Memang bila kita orang Islam yang majoriti, tuan-tuan lihat, ada orang Cina India tak makan? Duduk yang penuh dengan Melayu. Dia kaya pada kita, tuan-tuan. Makhluk paling kaya kat Malaysia ni siapa? Cina. Robot kuat tu, tokai gula. Nak tokai 79 bilion harta dia. Duduk kat mana? Duduk kat mana? Awang mana tu? Orang Malaysia. Vincent Tan pun bodoh ni. Kalau Portik tu bodoh kelab, ada dua kelab dia dapat kan. Dia kayu bukit tuan-tuan sekalian, anda Krishna. Orang mana Kristian? Orang bukan Islam. Mana dia? Kita ni orang Melayu kita tak kisah ambil lah kau. Itu sebab kita ni orang Melayu Islam, bukan kita kisah guna dengan harta kita gila kan. Sebab kita punya pasak kita adalah apa? Adalah Allah Azza wa Jalla. Pasak kita tompak kembali kita akhirat nanti. Itu sebab kita tak hubung dunia. Tuan-tuan tengok orang kafir, dia tak ada ringgit dia tak hidup. Dia nak ringgit dia tu, dia bertuhankan dulu. Kita tidak. Kita bertuhankan siapa? Bertuhankan Allah Ta'ala. Jadi nak memimpin kita di tuan-tuan sekalian, tamu sekali orang yang faham agama. Faham itu bukan kita dah ahli ulama, itu bonus lah tu. Itu bonus lah. Dan yang kita nak mana pemimpin yang faham agama. Nah, yang faham agama, yang dia punya belakang dia tu tak ada bondo yang akan push dia. Yang satu tahap dia membenci akan kita dan agama kita. Kita mempertahankan tuan-tuan. Rasulullah kalau orang usik hak dia, Rasulullah boleh tolak. Kalau usik hak agama, usik hak Allah Ta'ala, siapa yang berani hadap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah lebih. Dan ini pantai, besok buang undi. Jadi malam ni dia nak istikharah, tu boleh lah, ada 2-3 bati yang tu. Tapi kita dah nampak lah. Bukan tuan-tuan, tak ada akal. Semua dah nampak. Sekali kita kena tengok sistem kita demokrasi. Dan kita kena tengok tuan-tuan sekalian. Kita kena guna platform ini untuk menjadikan tuan-tuan sekalian, kita ni memang hak kita. Majoriti kita orang yang beriman. Majoriti kita Melayu ni, mana dia masuk Sabah Sarawak, etnik pun masuk bawah Bumi Putra. Tapi tak banyak lah. Kalau majoriti kita di tuan-tuan sekalian Melayu ni, Allah, Islam ni tuan-tuan sekalian, banyaklah majoriti lah kita. Itu yang kadang-kadang orang bukan Islam. Dia boleh, kenapa kau majoriti kau tak boleh pegang negara ni dia? Yang Johnny yang fikir lantai lah. Johnny, awak majoriti, kenapa awak tak boleh pegang agama ni, negara ni? Singapura, majoriti dengan mata sepet lah. Majoriti yang pegang siapa dia? Yang Islam tu nak tengok mentori dapat hal ehwal Melayu kan. Yang lain-lain dia musik dia. Sekarang ni jangan tuan-tuan sekalian hilang tolu pun menggelabah kita. Bukan tolu gitu lah, tolu ayam lah. Tuan-tuan. Jadi sebenarnya kita boleh pegang, yang penting kita perlu satu hatinya. Bab penyatuan ni boleh payah sebenarnya, bab penyatuan. Rasulullah nak satukan hati orang Islam ni sampai Aus dan Khazraj kan bersatu hati. Bagaimana dua beradik ni bersatu hati, lihat apa jadi berkerajaan Islam zaman Nabi SAW. Satu hati. Dan lepas tu angkat agama ni nombor satu dalam hidup kita.
Tak ada jalan lain tuan-tuan, tak ada jalan lain. Nah, tak ada jalan lain. Itu masalah. Kadang-kadang pemimpin yang nak mengundi datang 5 tahun sekali baru nampak, bukan semua bukan semua. 5 tahun sekali baru nampak, dia jadi mekanik lah. Nah, dia tuang hitam lah. Nah, dia nak isi minyak lah. Dia tuang lah. Sekali dia gambar 5 tahun. Oh, tak sakit hati kita ni. Nah, yang buat tu banyak pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Kan, tentulah nak nak potong rumput, nak buang tak kucing. Tentulah macam-macam dia nak buat. Kan, nak buang tak kucing, nak ambil, nak sodut longkang. Tentulah bergambar macam ni lah. Kita bukan tak tahu. Kan, sekarang maklumat senang sangat dapat. Kan, pergi rumah tuan Cina lah tangkap gambar. Yang mana pemuka-pemuka palu pemimpin suka sangat pegang sampai roboh bau orang tu. Kan? Yang Johnny mana nak mengipih kan? Bukan semua pemimpin macam tu, ada bagi-bagi lah. Dan kebanyakan macam tu lah nak mengundi jadi orang jawab polak tengok kan? Kan? Polak tengok. Jadi kata Allah yang pertama dia ada kalimah la ilaha illallah. Jadi itu pun dah besar semua kita nak pilih kan? Undi kita buang tu, akhirat Allah tanya. Kau pilih siapa? Kan? Pilih siapa? Dia ni macam mana? Ya, dia ni yang naikkan agama, tolong agama, tak bonci akan agama, macam mana keadaan? Allah Ta'ala akan tanya kita tuan-tuan sekalian. Mengundi. Jadi kita jalankan tanggungjawab kita ni dalam 7-10 lah. Ustaz Falas lah. Nak cerita banyak lagi tuan-tuan sekalian, takut ada yang terasa kan? Jadi mudah-mudahan sini semua dengan izin Allah bukan cerita pasal parti, kita cerita pasal kita nak buang undi. Nah, kita nak undi di sana dengan izin Allah. Jadi itu dengan izin Allah kita kena faham, kita kena tahu. Kan? Kita kena faham, kita kena tahu. Bukan agama ni tuan-tuan sekalian, agama Allah Taala ni tuan-tuan sekalian. Nak ikut syariat hudud apa semua. Itu bukan hak parti, itu hak Allah Taala. Nah, itu bukan hak parti, itu hak Allah Azza wa Jalla. Itu kita kena berpaksikan pada agama kita. Walaupun Malaysia ni kata Allah, dia bukan cakap dia cakap agama rasmi saja dalam perundang-undang. Dia cakap Malaysia ni agama Islam. Malaysia ni bukan dia cakap negara Islam. Republic of Islam itu Pakistan. Republik mana negara itu mana negara Islam yang menjalankan landasan-landasan syariah. Mana yang dia dapat, mana yang dia cakap dapat. Nak keseluruhan solid macam kerajaan Madinah memang tak boleh lah. Ke atas muka bumi ni nak solid macam kerajaan Madinah kata Rasulullah, memang tak dapat lah nak jumpa. Bahkan hudud ke Saudi pun dipertikai kan. Mana hudud dia untuk orang luar, ahli negara ni tak ada. Faham tak? Hudud dia untuk orang luar, untuk warga negara ni tak ada. Mana dia potong kan kalau untuk warga negara tu, warga negara ni. Kan tu tengok nama yang potong balon ni semua, yang kulit hitam, gini tu. Johnny yang mendatang. Yang warga negara Saudi tidak. Bismillah. Mana hudud bukan keseluruhan. Kita nak satu-satu macam kerajaan Nabi SAW itu adalah mana kat sini kita tak jumpa sekarang. Ya, kita akan jumpa bila tuan-tuan zaman Al-Mahdi. Zaman kerajaan Islam zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu yang betul. Maknanya kembali kepada dailing sovereignty, kembali kepada kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Allah saya rasa cukup dah tu kan. Saya pun dah latih nak bantai tuan-tuan sekalian. Okey, jadi dengan Allah kita pernah faham, kita pernah tahu yang pertama sekali tuan-tuan sekalian. Apabila Islam Melayu yang memerintah, majoriti yang memerintah tuan-tuan sekalian, orang kafir akan terjamin, confirm terjamin tuan-tuan sekalian. Dengan izin Allah, dia akan terjamin. Sebab Islam dia tak mengajar untuk jajah, dia mengajar fatah. Dan kerajaan Islam kalau pergi satu tombek itu, dia kata, okay, sekarang ni kamu sembah selain dari Allah Ta'ala, dan kami tashkil kamu masuk Islam. Nak tak? Nak, jangan sembah bodoh-bodoh yang tak elok ni lah, kami masuk Islam. Dia kata tak nak. Dan kalau macam tu, kalau tak nak, kami yang pegang negara tempat ini, harta kekayaan ni kamu ambil. Kami tak nak. Kami nak perintah ikut apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Sebab yang kamu dulu ni milik Allah Ta'ala. Kalau tak nak juga, 3 orang. Itu boleh. Kita boleh berilmu tuan-tuan? Tak boleh, tak dah. Jadi apabila Islam, kita lihat Islam, nak program, nak suruh bawa pemerintah bayar jizyah pun tak nak. Lepas tu negara ni kami perintah kamu Islam pun tak nak. Apa lagi program? Sebab dia ni makhluk Allah Ta'ala. Itu hebat kerajaan Islam dulu.
Hebat dulu tuan-tuan perpaduan ikut Al-Quran dan Hadis. Perang Badar pun dah kita dah. Bagaimana Islam sendiri orang kafir 1000 orang. Waktu perang Badar, bukan dia nak keluar, sahabat nak berperang, tak ada keluar kurus macam tu Ada sampai perintah jihad. Mana sahabat dalam Badar tu bukan semua yang pandai orang. Johnny yang ada boleh makan, potong-potong sayur boleh. Bukan main podang berapa orang. Pakai pistol air pun tak pernah. Kita sekian contoh Jadi Rasulullah tashkil untuk orang. Semua bang duduk dalam baris. Itu yang surah Allah Ta'ala sampaikan. Itu sebab Rasulullah itu ahli Badar ni nak buat apa buatlah. Janji syurga padamu. Sebab Rasulullah respect sangat-sangat ahli Badar. Itu sebab sampai satu tahap Hatim ibn Balqa'ah dia khianat pada kerajaan Rasulullah. Dia buka rahsia orang Madinah tentera Islam nak masuk ke Mekah. Buka rahsia, tulis surat bagi ke orang Mekah. Dia sebenarnya bukan nak bagi ke orang Mekah cerita dia nak bagi pada ahli keluarga Dan nanti kalau tentera Islam masuk 30,000 orang masuk dekat Mekah, jangan panik. Jangan tak payahlah pergi Tesco beli banyak-banyak barang duduk rumah. Tak adalah pembelian panik. Relax je lah duduk dalam rumah. Orang Islam tak kacau pun. Beritahu tu sebenarnya. Turun ayat Al-Quran, Togo Hatib, perbuatan Hatib, kamu sayang akan keluarga, amanah kalau jago. Hatib ini Balqa'ah Umar nak diponggal kalau. Sebab mengkhianat Umar dekat. Umar dekat mengkhianat. Tak boleh. Ini tak boleh Rasulullah. Antarahan, saya pergi ke Hatib, saya ponggal boleh kepala ni, bawa depan tuan dia. Rasulullah itu Umar sabar. Hatib ni veteran Badar. Nak begitu. Dimaafkan Hatib ibn Balqa'ah. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian. Jadi cukup setakat tu perbahasan kita. Mantai yang ini fikir elok dengan Allah, buang ni fikir elok dengan Allah kan. Jangan cakap-cakap malah kita gantak kata mati lah semua Jangan macam tu kan. Allah Taala tanya orang nanti kan sebab satu undi ni kalau orang Islam ni. Undi elok kan. Individu belakang itu tu tengok. Belakang tu boleh tengok. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian. Memang ada zaman-zaman kerajaan jatuh, zaman kerajaan Takhtar, memang ada dalam tu bukti dalam lipatan dia menyokong akan perbuatan Qaulul Kufar. Waktu itu khalifah pun dibunuh. Waktu itu 50,000 tentera Islam habis semua mati. Sampai Said Qutb dia tak berani nak cerita bagaimana dahsyatnya kerajaan Takhtar menggulingkan kerajaan Islam. Kerajaan Takhtar ni tuan sekalian sebelum ada yang masuk Islam sekarang, kerajaan Takhtar sebelum Qaulul Kufar, Genghis Khan, Kublai Khan, itu semua tu betul. Anak-anak dia betul. Dia kerja dua ialah hati Mongol tu. Satu kerajaan Mongol, satu kerajaan Takhtar. Yang dahsyat tu, yang jahat menangkap tu namanya kerajaan Takhtar. Sehingga ulama itu nak tengok Ya'juj wa Ma'juj, kamu lihat kerajaan Takhtar. Punya dahsyat dia. Dia ni untuk sepet ni kan. Dia ni nak bantai orang. Dia ni bukan dia nak majukan kawasan. Dia ni dia masuk yang tu hancur buhawa, hancur tinggal. Tinggal kat situ dia pergi topik lain, hancur topik lain. Topik tu dia tinggal wakil. Itu Johnny memang nak menghancurkan orang tu. Nak menghancurkan. Kalau putihnya lain. Dia masuk itu, dia kokot habis semua bawa balik. Dia kat London tu penuh kita punya harta sebenarnya. Cuma tak boleh nak minta. Bawa balik. Tak boleh. Omeh dia tu kasihan 200 bilion tak silap. Omeh boleh besar. Ke mana? Ke Britain lah. Simpan nak pergi tak silap 7 pintu lapis. Simpan dalam tu jongkok-jongkok omeh tu. Keseluruhan 200 bilion. 200 bilion tuan-tuan sekalian. Katalah pound sterling ataupun ringgit. Kalau pound sterling Allah Rabbi tuan sekalian, kali dengan 5 ataupun 6 bulan. 200 bilion maknanya 200,000 juta. Tak berapa kosong pun tak tahu. 200,000 juta. Lebih pada 2.6 bilion. 200 bilion. Tak tahu lah pound sterling ataupun ringgit. Omeh dia tu. Simpan reserve omeh dia. Makna dia kalau orang macam mana pun dia terjamin. Dia tak boleh tu sekalian. Kalau bahagian ekonomi kapitalis ni, dia ada ekonomi campuran, kapitalis sistem beraja. Kita ni ekonomi campuran. Kita ni ekonomi kita, sistem kita campuran. Kalau bola barat tu dia suka pakai kapitalis. Siapa yang hebat dia naik. Siapa yang tak ada dia menggelupur. Kita campuran ni mana kapitalis dengan sistem lagi satu. Sistem apa? Dia monopoli. Sistem monopoli. Kapitalis yang monopoli. Dia campur monopoli dengan kapitalis ni. Jadi kita sekalian adalah sistem campuran. Sistem kita negara kita ini. Jadi Masya Allah dengan izin Allah sekalian buang dia elok. Ingat apa yang pertama tu kan. Kita orang beriman. Kita nak pangkah tu dengan izin Allah. Tengok belakang siapa. Dia ni boleh jaga tak agama dan bangsa. Sebab rekod dah tu.
Rekod dah ada dengan izin Allah. Tuan-tuan tahu. Nah, rekod semua dah ada dengan izin Allah. Pilih dia elok tuan-tuan sekalian. Nah, mana yang hak kau tu di atas kita ada Allah Taala. Bukan di atas kita presiden. Di atas kita bukan kita punya pemimpin parti. Dan berkatalah benar walaupun baik. Nah, itu kita kena terima tuan-tuan sekalian. Teguhkan keimanan kita. Apa yang kita nak buat ni tuan-tuan sekalian, orang yang berpegang kita punya dengan izin Allah agama dah masuk. Nah, pilih yang elok, suatu hari Allah Taala akan datang. InsyaAllah itu sajalah untuk kita memilih pemimpin kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk kita amal dan sampaikan. Semua ceramah saya dengan izin Allah live kau yang duduk kat sini tidak berkaitan mana-mana parti dengan izin Allah. Cuma kita nak cerita tentang sejarah, kita nak cerita sirah. Kita sudah kena tahu sejarah. Kalau tidak kita akan buta. Kita tak tahu yang belakang apa yang terjadi dulu. Itu sebab bangsa kita dengan izin Allah agama Islam. Kita kena tahu dengan izin Allah bangsa Melayu kita sendiri. Kita kena tahu sejarah dia. Macam mana pahlawan-pahlawan dulu. Siapa yang niat. Kita jangan pandang mana waktu lepas merdeka, sebelum merdeka pandang juga dengan sejarah kita mulai asal guna. Baru naik perpaduan kita macam mana orang tua-tua kita pertahankan asbab pengorbanan orang kita tuan silam. Kita dapat menyambung lagi tahu. Nah, dapat kita majoriti orang Melayu duduk dekat tanah Melayu. Asbab dia punya pengorbanan. Kalau tak terlimpuk kita dengan Allah tuan silam. Dan anak cucu yang dapat akan dia punya hasil dia. Dulu diorang itu silam sampai tidur dalam porak tu. Tidur dalam porak, nyungguk tuan sekalian daripada penjajah, nyungguk tidur dalam porak. Kalau dapat kat penjajah, dunia ini berjual tuan sekalian tak tidur tak mati. Nah, anak bini jangan cakap lah tuan sekalian, dibunuh macam tu kan. Nak bunuh bapak tak dapat bapak, keluarga dia kerja. Nah, tidur dalam porak dalam kompon tidur dalam porak tidur. Berhari kadang makan bulan, makan tahun. Maknanya dia kadang-kadang berjuang akhir situ. Tapi ni saya janji. Saya janji. Tuan-tuan nampak dah boring nampak tak? Okey. Dia sampai satu tahap. Dia orang ni tahu kekuatan musuh tu. Dia tahu dia ni menang boleh membunuh ataupun memang tak boleh menang. Kenapa dia pergi juga tuan-tuan sekalian? Nah, kenapa dia orang ni pahlawan-pahlawan Melayu ni pergi juga menghadapi musuh dengan persenjataan yang hebat. Dengan kekuatan tentera yang banyak. Kenapa dia pergi? Dia masuk juga tuan-tuan sekalian. Sebab dalam jiwa hati dia bukan ada benda-benda yang ke dunia. Dalam jiwa hati dia ada apa? Ada kalimah la ilaha illallah. Itu sebab dia pergi tuan-tuan sekalian. Dia bukan tak tahu kekuatan musuh, bukan tak tahu kekuatan kesenapan yang tuan. Orang lain dengan teri, dengan padang, dengan perisai. Itu sahaja. Sebab apa pergi juga tuan-tuan sekalian dalam jiwa hati dia kalimah la ilaha illallah. Itu sebab dalam hati jiwa kita wajib ada Allah Azza. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita amal dan sampai. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.